Allah juga telah ajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mengisi masa kita di waktu pagi dengan firman-Nya di dalam hadis qudsi. Hadis ini daripada Uqbah bin Amir Al-Jauhani radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, Allah telah berfirman, Ibna Adam, akfini awwalan nahar arba'a raka'atin akfika bihinna akhira yaumik. Wahai anak Adam, cukupkanlah atau tunaikanlah 4 rakaat salat sunat di awal siang sebanyak 4 rakaat. Aku akan cukupkan dengannya sampai akhir hari engkau, itu sampai malam. Jadi di dalam hadis ini Allah menyatakan atau menerangkan kepada kita cara-cara untuk mendekatkan diri kita ataupun untuk melapangkan masa kita untuk Allah, iaitu di sebelah pagi kita buat salat sunat sebanyak 4 rakaat. Boleh jadi kita buat salat sunat isyraq 2 rakaat dan kemudian nanti kita buat salat duha. Salat duha ataupun 4 rakaat salat duha ataupun lebih, itu adalah lebih baik. Maka ini akan menjadikan Allah akan cukupkan keperluan kita sampai petang hari. Tapi kalau sekiranya kita tidak buat itu, maka Allah berjanji akan menambah kerja tetapi tidak akan menutupi kekurangan kita ataupun kefakiran kita. Jadi untuk ini Ustazah ingin berkongsi satu cerita. Ada seorang tukang besi. Cerita ini diceritakan orang juga pada Ustazah. Ada seorang tukang besi didatangi oleh sahabat dia. Sahabatnya ini seorang ustaz. Waktu berjumpa, tanya oleh ustaz, apa kabar kamu sekarang ni? Maka dia cakap, beginilah ustaz, macam inilah hari-hari. Rasanya saya ni dah bosan dah hidup ustaz. Ustaz pun heran, kenapa kamu bosan hidup? Yalah, macam mana tak bosan? Dari dulu sampai sekarang, Ustaz tengok saya macam ini je. Kerja jadi tukang besi, dan kemudian pendapatan tak cukup. Pendapatan hanya cukup makan saja dan keperluan kadang-kadang tidak tercukupi. Jadi kata Ustaz, dengan selamba Ustaz menjawab, mungkin Allah pun sudah bosan tengok kamu. Heran orang tadi. Kenapa Ustaz cakap begitu? Kenapa Ustaz cakap Allah bosan menengok saya? Iyalah, Allah sebenarnya teringin nak tambah rezeki. Tapi kalau nak tambah tu perlulah ada sesuatu yang dibuat. Allah cari senarai orang yang salat isyraq. Kamu tidak ada senarainya di sana. Allah buka senarai orang yang salat duha, pun tiada nama kamu. Allah tengok senarai orang salat rawatib, sunat rawatib, pun tiada nama kamu. Pindah, cari lagi senarai orang yang berinfak. Memang tak ada nama kamu. Cari lagi senarai orang yang puasa sunat, pun tiada. Jadi dari mana Allah nak menambahkan rezeki? Apa yang kamu buat untuk dapat Allah menambah rezeki kamu? Tiada tersenarai nama di mana-mana. Sedangkan orang kalau umpamanya nak menerima satu anugerah, dia diperlukan memenuhi borang dan kemudian banyak kebajikan-kebajikan ataupun sesuatu yang harus dia penuhi. Kamu tak ada, semuanya kosong. Jadi macam mana Allah nak tambahkan rezeki? Selepas tu sedarlah orang tu bahwasanya rezeki itu tidak cukup hanya dengan mencari dan mencari saja, tetapi perlu berbuat sesuatu untuk Allah. Jadi macam itulah, bila kita nakkan hidup kita cukup, bila kan nak hidup kita senang, maka pertama aturlah masa kita, untukkan masa untuk Allah dulu. Selepas tu baru kita buat kerja untuk mencari rezeki. Di samping itu kita berdoa dan minta berserah diri kepada Allah. Jadi
Maka mudah-mudahan kalau sekiranya kita telah berbuat demikian, Allah akan penuhkan ataupun akan tutupi segala keperluan kita, dan Allah akan jadikan hidup kita tenang, aman, damai dan merasa cukup. Jadi demikianlah tausiah yang tausiah Ustazah pada pagi ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tuntunan kepada kita bagaimana cara kita mengatur langkah harian kita. Apa yang patut kita buat dulu? Apakah kita perlu untuk melakukan kerja-kerja rumah dulu ataupun nak untukkan masa beberapa minit untuk Allah. Dan di samping itu jangan lupa satu lagi yang sangat-sangat perlu di dalam kehidupan kita harian adalah buatlah sedekah subuh. Selepas salat subuh, buat kebajikan untuk orang lain. Niatkan walaupun hanya 50 sen. Masukkan duit ke dalam tabung dan kemudian nanti kita boleh bagikan kepada orang yang memerlukan. Kerana sedekah subuh itu adalah mengundang rezeki, sebagai magnet penarik rezeki dan juga sebagai penolak daripada bala. Jadi demikian saja daripada Ustazah, dan akhirnya Ustazah mohonkan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kesilapan di dalam percakapan Ustazah pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.